اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Tapi ada satu ayat yang Allah kata, kami himpun orang-orang zalim bersama isteri mereka dan zuriat mereka. Kan, cuba buka surah As-Saffat. Okey, cuba terjemah. Suruh. Himpun daripada mahsyar kan. Himpunlah, Allah perintah pada siapa ni? Tak, Allah perintah pada malaikat supaya malaikat himpunkan allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Dan kepada siapa dia zalim? Tak, orang zalim ni sebenarnya dia tak pernah zalim pada Allah, walaupun dia kata dia zalim pada diri sendiri. Dan kezaliman yang paling besar, syirik pada Allah. Jadi Allah kata pada malaikat, himpun orang-orang yang zalim yang syirik pada Allah, wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka. Dan wa ma kanu ya'budun, dan himpun sekali juga apa yang mereka sembah. Seperti apa? Berhala. Okey, di sini kenapa pula Allah kata himpun? Orang zalim tu biarlah isteri duduk sekali, anak pun duduk sekali, berhala yang dia sembah pun duduk sekali. Apa hikmahnya? Dia kalau orang beriman, anak, isteri dia, bapa dia duduk satu tingkap, apa kebaikannya? Bertambah gembira. Betul? Kita duduk tempat nikmat, tengok anak pun tempat yang sama, isteri bertambah gembira. Okey. Kalau orang kafir pula, kalau dibakar dalam api, tengok isteri dia pun kena bakar, anak pun kena bakar, berhala dia sembah pun kena bakar. Ini dia panggil azab dari segi mental. Tambah-tambah tengok Tuhan yang dia sembah. Mu pun kena bakar juga. Aku dah sembah mu. Pengajaran yang besar pada ni. Cuba kita simpulkan. Siapa yang boleh masuk syurga? Ulil albab kan? Yang ada 9 sifat tu. Kemudian siapa lagi? Mak bapak dia, anak dia, zuriat dia, isteri dia yang soleh. Kenapa mak bapak, isteri dan zuriat pun boleh masuk? Sebab soleh. Okey, dalam ayat ni surah At-Tur pun Allah beritahu kenapa bapak boleh tarik anak cucu dia masuk bersamanya di syurga yang tinggi. Sebab iman, sebab soleh. Jadi pengajarannya apa? Mak bapak nak tak anak-anak duduk bersama dia dalam syurga? Nak kan? Pertama dia nak masuk syurga, yang kedua kalau boleh nak duduk bersama anak-anak. Okey, kalau ikut apa yang kita belajar hari ini, apa yang sepatut dibuat oleh mak bapak untuk memastikan anaknya bersamanya dalam syurga, bahkan satu tingkat. Apa yang patut dibuat oleh mak bapak? Tak, yang paling asas sekali pada. Yang paling asas, mak bapak tu sendiri kena menjadi orang yang soleh. Makna nak tarik anak, dia mesti soleh. Jadi, yang berlaku sebaliknya. Banyak mak bapak nak anak dia berjaya, tapi dia tak pernah, ramai mak bapak tak menjadi soleh. Macam mana dia nak anak dia berjaya? Bukan cara dia mensolehkan diri dia, tapi dia bagi pendidikan terbaik pada anaknya. Kadang-kadang anaknya tak belajar agama, dia pun tak pergi belajar agama. Kadang-kadang dia hantar anak pergi belajar agama, dia sendiri tak soleh, dia sendiri tak belajar agama. Sebenarnya mak bapak ni nak menjahanamkan anak. Kalau betul dia sayang pada anak, pertama sekali dia sendiri jadi orang yang soleh. Kalau dia menjadi orang yang soleh, anak dia insya-Allah, kalau tak jadi soleh pun, ataupun kalau masuk syurga paling bawah pun, dia boleh tarik. Itu ke akhirat kan. Kalau kat dunia ada kebaikan tak? Kalau mak bapak soleh. Mak bapak soleh, anak belum soleh lagi. Ada kebaikan tak? Untuk manfaat di dunia. Yang kita sebut tu di akhirat kan. Di dunia ada faedah tak? Kalau mak bapak tu adalah orang yang soleh. Dia tak kaya sangat tapi dia soleh. Dia beriman, dia jaga solat. Mak pula tutup aurat.
walaupun anak ada masalah. Ada tak faedah di dunia? Ada. Apa dia contoh? Allah bagi jalan keluar kepada masalah kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajat. Okey. Ada tak contoh dalam Quran? Mak bapak soleh, anak tak berapa soleh dan Allah selamatkan anak tu. Sebab mak bapak yang soleh. Ha? Al-Kahfi. Apa dia contoh ayatnya? Okey. Kita tak ada boyan aja. Cuba tak ada. Wa ammal ghulam. Adapun ghulam. Ghulam kan? Ghulam ni mana? Budak. Ghulam dakwah. Adapun ghulam, budak. Budak yang mana ni? Yang Khidir bunuh kan? Ha. Fakana, maka adalah abawahu, kedua ibu bapanya beriman. Fakhashina, maka Tuhan Khidir kata pada Musa, khashina. Apa makna khashina? Tak. Kami takut, kami risau. Ayyurhiqahuma. Budak ni akan menyesatkan mak bapaknya. Tughyanan secara melampau dan kufur. Tengok Jadi Allah kata kami takut budak ni akan menyesatkan mak bapaknya yang beriman. Maka apa Tuhan suruh pada Khidir? Bunuh budak kan? Kenapa Allah suruh Khidir bunuh budak ni? Sebab nak selamatkan? Adakah nak selamatkan mak bapak dia saja ataupun nak selamatkan budak ni sekali? Ha? Dua-dua kan? Budak ni kalau besar jadi apa? Akan kufur dan akan menyesatkan mak bapak dia. Jadi Allah selamatkan mak bapak dan Allah selamatkan budak sekali. Walaupun caranya dengan bunuh. Apa sebab Allah selamatkan budak dan selamatkan mak bapak? Apa sebab? Sebab mak bapaknya beriman. Subhanallah. Allah beritahu ni. Ada pembudak tu sebab mak bapak beriman lah, kami selamatkan dia. Kalau mak bapak tak beriman, makna sebaliknya, Allah tak selamat. Jadi kalau betul kamu nak anak kamu selamat dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, jadilah bapa yang beriman. Tak perlu jadi bapa yang kaya. Tapi kalau beriman dan kaya, bonus. Okey. Tapi mak bapak dia beriman tak? Kalau beriman lah. Boleh. Semoga. Sebab apa saja cerita yang Allah sebut dalam Quran, pengajaran untuk kita semua. Benda tu boleh berlaku. Okey. Boleh? Satu lagi kisah. Yang Allah selamatkan budak sebab bapaknya soleh. Sama surah apa? Surah Al-Kahfi. Ayat 82. Ayat 82. Wa ammal. Okey. Cuba tadabbur. Wa ammal jidar. Adapun jidar ni apa? Tembok. Tembok kan? Fakana, maka ia adalah kepunyaan ghulamaini. Dua anak yatim. Fil Madinah, di bandar. Dan kita tahu tak, budak anak yatim ni bapa dia meninggalkan. Tapi penduduk kampung ni baik ke jahat? Mana tahu jahat? Tak bagi makan pada? Kalau inilah sebab kenapa bapa kedua anak yatim ni sembunyikan harta dalam tanah. Kenapa tak bagi amanah pada orang kampung? Sebab orang kampung jahat. Jadi budak ni duduk dalam kampung yang dah rosak dah. Semua penduduk dia dah rosak, jahat. Tapi logiknya, anak yatim, bapa tak ada, duduk di negeri yang jahat. Agak logiknya budak ni jadi apa? Jahat. Dan harta dia memang habis kan? Tapi tengok, Allah jaga budak ni. Wa kana tahtahu adalah di bawah jidar ni. Bawah tembok tu ada kanzun. Apa makna kanzun? Harta. Milik siapa? Lahuma, milik kedua anak yatim. Jadi kenapa Allah selamatkan? Allah nak selamatkan harta anak yatim ni daripada dirampas oleh orang kampungnya jahat. Caranya apa? Allah hantar Musa dan Khidir daripada negeri jauh. Ni bukan calon-calon orang yang pergi selamatkan harta dia. Nabi dan Khidir. Apa sebab? Allah begitu. Sebabnya wa kana abuhuma salihah. Sebab bapa kedua anak yatim adalah salih. Ini Allah begitu jelas-jelas ni.
Sebab bapa soleh, kami jaga anak yatim. Sebab mak bapak beriman, kami jaga ghulam ni. Tak, dia sebenar Allah nak perbagaikan. Bila mukmin mesti beramal soleh. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, selalu Allah sebut allazina amanu, kemudian mesti ada. Ini tak boleh dipisahkan. Wa amilu as-salihat. Bila dia beramal soleh, dia soleh lah. Tapi sebelum beramal soleh, dia mesti beriman. Kalau orang tanya, apa tanda orang tu beriman? Beramal soleh. Jadi beriman dengan soleh adalah berkaitan. Tanda beriman soleh. Asas untuk beriman, asas untuk beramal soleh beriman. Okey? Jadi ubahlah cara kita mendidik anak. Kadang-kadang mak bapak hantar anak sekolah agama, dia tak jadi beriman. Hantar anak sekolah agama, suruh anak pakai tudung. Mak bapak tak pakai tudung. Tak. Salah tu. Kalau betul kamu sayang pada anak-anak kamu, kalau betul kamu nak anak kamu selamat dunia akhirat, yang pertama baiki diri kamu. Ubahlah diri kamu.